Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya kasihi, yang berhormat saudara pengurusi majlis, calon dan seluruh pemidatu yang awal tadi, dan tidak lupa terutama kepada para pengundi yang berada di dalam Dun Sungai Tua. Tadi tuan-tuan telah dengar ucapan daripada calon Dun Sungai Tua, dan insya-Allah lepas 12 hari bulan nanti, dengan izin Allah Ta'ala, dengan sokongan yang diberikan oleh tuan-tuan daripada calon, akan bertukar menjadi yang berhormat insya-Allah. Umurnya masih muda, 36 tahun. Tapi saya dulu bertanding peringkat awal dulu umur 34 tahun, muda lagi lah. 34 tahun saya bertanding. Waktu tu muda terang-tenteng lagi. Ketika itu dalam pilihan raya kecil 1997. Waktu tu kita bertanding. Tanding di Perak, bukan di Kelantan. Selepas saya meletak jawatan sebagai pensyarah di ITM. Waktu tu belum lagi UiTM. Dan hari ini tuan-tuan, insya-Allah dengan suara yang kita tengok tadi, dengan body dia, maka memang layak untuk tuan-tuan memilih beliau sebagai wakil rakyat tuan-tuan pada 12 hari bulan nanti. Orangnya handsome, tinggi lampai, ilmuwan. Dia lulusan BA Al-Azhar di bidang kuliah lughah. Kuliah lughah ni jarang orang belajar lulus di Al-Azhar. Ada, amat kurang. Kerana bahasa Arab ni bahasa yang agak berat di dalam kelulusannya. Dan beliau juga seorang hafiz, dalam bahasa pun bagus, dalam Quran pun bagus, dan juga sebagai orang terdedah dengan pentadbiran, sudah tentu mampu untuk bercakap soal-soal berkenaan dengan pentadbiran. Yang keduanya ialah, walaupun ini merupakan pilihan raya di peringkat negeri, 6 negeri sebenarnya ada pilihan raya, tapi hakikatnya pilihan raya ni hanya satu negeri saja, di Kedah saja. Di Selangor ni macam tak apa ada pilihan raya, kerana semua menteri-menteri pakat berkampung di negeri Kedah. Bagus juga. Dia berkampung di sana, kita masuk ceroboh dalam rumah dia. Betul tak? Yang biar hak yang dia kerja dekat Kedah tak dapat, hak yang Selangor pula dia akan keciciran insya-Allah. Maka sebab itu hari ini orang panggil fenomena Sanusi. Sampaikan hari ini kita tengok lambang macam ni pun dah menjadi sensitif. Tuan-tuan jangan angkat tangan tak ketahuan hala. Nanti benda-benda, ada orang yang patutnya biar panas tapi jangan koyak. Ni tapi mereka itu panas dan koyak dan teriak. Maka sebab itu tuan-tuan, sebab apa berlakunya kebangkitan rakyat di seluruh negara? Puncanya ialah apabila pemimpin yang memimpin Pakatan Harapan pada hari ini bercakap tidak serupa bikin. Kalau orang-orang biasa bercakap tipu, tak tunai janji,
Bukan kata boleh, tak puas lagi, tak apa. Tapi apabila kamu berjanji untuk kononnya untuk membawa reform, nak membawa satu islah, nak membawa pembaharuan dalam negara ini, sebaliknya kamu tidak buat, maka rakyat menilai kamu merupakan pemimpin yang pembohong. Betul atau tidak? Ini politik era baru. Ini politik bukan era di zaman televisyen hitam putih. Hari ini politik rakyat memiliki maklumat yang secara pantas dan cekap. Oleh itu saya juga berpesan kepada Perikatan Nasional, jangan kita menjanjikan dalam manifesto kita hanyalah bersifat populis. Calon-calon kita jangan bercakap soal populis untuk nak mendapat kemenangan. Tetapi apabila kita menang nanti, dia akan memberikan musibah dan malapetaka. Sekarang dihadapi oleh PMX dan rakan-rakan yang sama waktu dengannya. Maka ini yang berlaku. Hari ini kita tengok juga India daripada awal lagi sudah ada penolakan. Sebelum daripada pengisytiharan bila untuk penamaan calon. Apabila diumumkan pembubaran seluruh dun-dun 6 negeri ini, India sudah banyak memberikan perakuan untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Dan mutakhir hari ini, China juga sudah pun ada riak-riak untuk tidak mau bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Sebab itu pemimpin-pemimpin DAP mereka cuba bermain isu-isu yang menanamkan kebencian kepada Perikatan Nasional. Ucapan Lee Kuan Yew, dia mengatakan kalau Perikatan Nasional menang, maka Perikatan Nasional akan meroboh tokong-tokong. Walaupun dia berucap dalam majlis yang medianya tak cover banyak, tapi zaman hari ini kita bercakap dengan dinding pun orang tahu. Sebab tu balik nanti tuan-tuan jangan cakap dengan dinding. Zaman hari ini tak boleh bercakap begitu. Tiba-tiba dia bercakap macam tu, dia cuba untuk nafikan, dia menafikan, tetapi semua ada rekod yang dia ucapkan. Tapi peliknya, walaupun report dibuat, ucapan yang dikeluarkan ucapan yang berbahaya, pendakwaannya lambat sikit. Itu agak pelik, tapi benar. Inilah kerajaan-kerajaan yang orang panggil kerajaan Madani. Kerajaan Madani. 3 malam lepas saya berceramah dengan yang amat berhormat Menteri Besar Perlis. Itu lagi pelik. Tadi yang berhormat Cikgu Salamiah bagi tahu wakil rakyat tak boleh masuk ke dalam sekolah. Kami semua tak boleh masuk lah. Yang pelik di Perlis, tuan-tuan tahu tak? Gambar Menteri Besar Perlis tak boleh letak di sekolah. Ini Madani apa ni? Ini Madani apa ni? Ini Madani apa? Saya ulang. Madani apa ni tuan-tuan? Apabila dia bercakap 2 kali, di viral seluruh, baru dapat surat mengarahkan sekolah-sekolah boleh meletakkan gambar Menteri Besar Negeri Perlis. Ini tuan-tuan, ini kerajaan yang ada pada hari ini. Ini kepimpinan yang ada pada hari ini. Maka sebab itu pilihan raya ini merupakan satu referendum rakyat 6 negeri ini
mewakili 32 juta rakyat di seluruh negara. Boleh tak boleh? Maka sebab itu tuan-tuan, orang Cina ditipu oleh DAP Pakatan Harapan. Dulu lu cakap sama gua, kalau gua undi Perikatan Nasional dapat Zahid, gua undi sama lu DAP Pakatan Harapan dapat Zahid juga. Lu sudah tipu sama gua. Dulu lu cakap gua kalau undi BN menang nanti dapat Zahid. Sekarang gua undi sama lu PH dan DAP tetap juga dapat Zahid. Jadi Cina pun dia kata gua pun dah kena tipu. Dah kena tipu. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, orang Islam, Nabi peringatkan kepada kita, la yuldawul mu'min fi hujrin marratain. Orang Islam, orang mukmin tidak boleh dipatuk dalam lubang yang sama untuk kali kedua. Jadi saya yakin dan percaya, baik sama ada masyarakat India, Melayu, Cina, orang-orang asli dan sebagainya, mereka sudah tahu siapakah yang memimpin negara kita pada hari ini. Betul kata Abraham Lincoln, kamu nak tahu watak sebenar seorang itu, the true color seorang manusia itu, apabila dia menjadi pemimpin, baru kamu tahu siapakah dia sebenarnya. Sekarang terbukti. Dulu kita turun untuk membuat, menyokong reformasi. Reformasi, reformasi. Undur Mahathir. Aha, kita habis kena meneram, kena tembak dengan FRU. Habis semua. Tapi waktu tu syukur juga penyakit resdung hilang. Duk kena semua apa nama FRU punya ni. Dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dia duk bising. Ada wartawan tanya saya semalam, dia kata apakah pandangan YB kerana apa Anwar Ibrahim duk sebut, kata PAS kami sedang duduk tunggang, duk gunakan Tun Mahathir. Pertama saya jawab apa? PAS jiwa dia besar. PAS kita mempunyai semangat yang besar. Nabi sebut laisal ghina ghinal mal walakin ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta, kaya yang sebenarnya kaya jiwa. PAS kita kaya jiwa. Adakah kamu masih ingat ketika kamu dipecat daripada UMNO tahun 1998? Kamilah yang mendukung kamu. Kamilah yang menyeru semua ahli-ahli PAS turun untuk buat demonstrasi dan sebagainya. Kami mengadakan gerak dan sebagainya. Pimpinan-pimpinan PAS lah yang membela kamu atas kerana kamu dizalimi. Kerana Islam mengajar unsur akhaka zalim wal mazlum. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan juga yang kena zalim. Maka kamu kena zalim waktu tu, kami bantu. Walaupun kami tahu 17 tahun apa yang kamu tak kata kat PAS, apa yang kamu tak kata pada Uni Aziz waktu kempen pilihan raya kecil di Semerak, waktu di Kelantan dahulu, waktu kamu masih UMNO. Jangan lupa kami ada ingatan kami. Tapi PAS berjiwa besar. Siapa saja nak berkawan, kita lupa kisah lama. Ini PAS. PAS tau, bukan PAN. PAN tak ada apa dah. Habis dah. 3 kali pilihan raya lagi cucu kita tak kenal dah. Dia bertanding hari ini betul-betul di kawasan hak yang Cina. Kawasan bukan Melayu. Kawasan Melayu, Ghaibul Ghuyub. Bukan Zuhur, Duha dah kalah. Kalau kawasan Melayu lah. Tak ni PAS. PAS tau. Kita bersedia untuk maafkan.
Tengku Razali Hamzah, arkitek utama menjatuhkan kerajaan PAS. 18 tahun PAS memerintah Kelantan daripada tahun 1959 hingga 78. Tengku Razali, arkitek utama menjatuhkan PAS di Kelantan. Waktu itu dia menubuhkan semangat 46, tim A, tim B dia kalah dengan Mahathir. PAS menyambut bersama-sama untuk menyertai bersama rakyat. Begitu juga kita tengok apa yang berlaku kepada Tun Mahathir sendiri pun satu ketika dulu. Waktu dibuang, kita benarkan. Dan pada kita, siapa pun, mari. Ketika UMNO 22 bulan menjadi pembangkang, berat. UMNO waktu dibangkang dulu, azabun alim. Yalah, mereka biasa duduk senang. Kita biasa makan teh tarik RM1.2, mereka RM12. Kita kereta sebiji dua ya, mereka kereta susun macam pasu bunga. Kita tak ada apa, kan? Kita tak ada apa, tapi kita bersedia lupakan apa benda yang dilakukan kepada kita semata-mata kerana perpaduan ummah itu sendiri. Jadi tuan-tuan, nak urai panjang pun tak boleh. Saya kebetulan malam ni ada suara sikit. Saya nak semangat anak muda adinda saya ni. Anak anda saya, anak anda lah kadik. Ni kadinda anak anda saya dah. Saya pun dah 60 tahun tapi still young lah, muda lagi. Ya kan. Apa sebab itu tuan-tuan, apa yang penting ajak anak-anak wajib balik mengundi. Jangan depa tahu bagi tahu tak lama cek tak perlu balik, tak apa pasal dah ramai dah sokong. Jangan begitu. Balik, ambil cuti. Walaupun kita dah insya-Allah menang, bagi menang banyak lagi. Menang dah, kita nak menang banyak lagi. Pastikan mereka balik call. Yang keduanya, tuan-tuan semua boleh sebarkan segala grup-grup WhatsApp kita, video-video pendek, TikTok yang pendek-pendek yang diedarkan. Saya baru ni 2 malam lepas terkejut saya. Saya pergi ke surau, ada seorang tu bongkok 3 atau bongkok 3. Dia kata Mak Ngah tak boleh nak tolong pilihan raya pasal Mak Ngah tak larat, dia kata. Tapi Mak Ngah ikut perkembangan melalui TikTok. Saya kata kalau hak yang Mak Ngah, hak yang 3 bongkok 3 pun TikTok, mati Sok Salahuddin. Hak Sok Salahuddin tegak elok lagi. Hak TikTok 3 ni pun dia kira, saya pun terkejut, tergamam sekejap. Saya tengok atas bawah, kata kalau hak 3 ni pun TikTok, hak yang tu itu menyebabkan hari ini, menyebabkan kita tengok kebangkitan rakyat luar biasa apabila ada faktor penolak dan faktor penarik. Penarik kerana kita membarisi kepimpinan calon-calon kita yang baik. Penolaknya apabila apa yang berlaku kepada Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. 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 Selangor baru. Selangor baru. Selangor baru.